Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness. Dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah, kita akan buat satu sharing berkenaan dengan tentang untuk turunkan berat badan. Apa khabar semua? Syarat seorang semua sihat walafiat, selamat berpuasa. Adakah you all semua okey hari ini? Okey. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang berada dekat sini sebabkan your continuous support kepada Batak Fitness dan kepada saya sendiri, Coach Syah, untuk teruskan buat live secara harian. Sebabkan tanpa support daripada yang ada dekat sini, saya tak rasa pun saya akan dapat buat live ni hari-hari. Bukan senang sebenarnya nak buat live ni setiap hari. Bukan susah sebenarnya. Dia macam warna-warni tukar. Ding 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 ding. Okay. Alright. So, siapa yang ada dekat sini tu? Alright. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Harap semua sihat walafiat lah. Okay. Okay, now. Sehari ni saya nak share 3 punca kenapa susah nak turunkan berat badan. Saya nak tanya kat sini, siapa dekat sini yang ada usaha, yang ada mencuba-cuba untuk turunkan berat badan? Sekiranya ada, boleh tak komen yang dia nak turunkan berat badan. Kenapa tahu? Sebabkan bila kita nak turunkan berat badan, kalau katakan kita tak tahu kenapa sebenarnya punca kita susah sangat nak turunkan berat badan, memang kita tak nampak kesan. Dan mungkin kita takut satu hari nanti kita mungkin akan rasa macam bosan lah, macam tak boleh lah, macam tak boleh lah macam ni kan. Bosan tu lah, hai. So, apa yang kita nak sampaikan kat sini adalah satu perkara yang berkenaan dengan kenapa seseorang itu sangat susah untuk turunkan berat badan. So, ada 11 punca sebenarnya yang saya dah kumpulkan dekat sini, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi punca dia, tapi saya nak share 11 sebab kenapa susah nak turunkan berat badan. Siapa dekat sini dah ready untuk saya buat live ni, ataupun siapa dekat sini, saya nak tanya, siapa dekat sini kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen? Siapa kat sini kali pertama tengok saya buat live? Siapa dekat sini yang mungkin dah banyak kali dah tengok saya buat live? Alright. Okay, tapi sebelum tu saya nak share apa sebenarnya objektif kepada live kita hari ni. Sebabkan mungkin sebenarnya seseorang kita ni dah cuba macam-macam cara. Kita mungkin dah gunakan produk, contohnya mungkin juga kita dah exercise gila-gila. Mungkin juga kita dah buat macam-macam cara, tapi masih lagi tak nampak kesan. Mungkin sebenarnya apa yang kita perlukan bukanlah cara lain, tapi kita tengok apa yang kita buat sekarang ni yang menyebabkan kita susah sangat nak turunkan berat badan. Siapa dekat sini yang dah ready untuk dengar saya buat live ni? Boleh tak komen dia dah ready? Boleh tak siapa yang sini yang mungkin yang mungkin dah bersedia dengan live saya ni? Boleh tak komen dan bagi saya like, bagi saya love kepada mereka yang dah ready untuk mendengar saya punya live ni. Alright, so untuk pengetahuan, setiap hari saya akan buat live 9 pagi dan 3 petang setiap hari. Kenapa? Sebabkan bagi saya bagus kalau katakan saya buat live ni dan memberikan manfaat kepada seramai mungkin orang. Dan saya insyaAllah sekiranya saya buat macam tu, mungkin saya akan dapat mungkin saya telah dapat sesuatu atau mengubah sesuatu kepada orang yang ada dekat sini yang mungkin nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Suhaida Abdul Manan. Apa khabar Puan Suhaida? Okay. Alright. Alright, siapa dekat sini yang dah sedia untuk saya share kenapa sebenarnya kita susah nak turunkan berat badan? Saya nak share 11 sebab kenapa sebenarnya susah sangat untuk turunkan berat badan. Okay, yang pertama adalah yang pertama sekali adalah dia tak cukup rehat, ataupun dia tak cukup tidur.
Alright, so saya pun inilah pengalaman saya juga dealing dengan orang yang cuba untuk turunkan berat badan tapi dia susah sangat nak dapat tidur yang cukup. Untuk orang dewasa dia perlukan 7 ke 8 jam tidur satu hari, dan waktu yang terbaik untuk tidur adalah pada waktu malam, bukannya pada waktu siang. Walaupun sebenarnya kita boleh cover tidur tu pada waktu siang, tetapi waktu siang tu tak really lah, tak semesta akan membantu sangat untuk kita capai apa yang kita nak capai. Itu yang pertama. Selain daripada tak cukup tidur, dia juga tak cukup rehat. Kalau katakan kita tak cukup rehat sekalipun, kemungkinan besar kita pun susah juga untuk turunkan berat badan. So, alright. So, that's why saya rasa macam agak susah sebenarnya untuk kita turunkan berat badan lah. Siapa kat sini faham maksud saya? Susah nak kurus sebabkan dia susah nak cukup tidur ataupun dia tak cukup rehat. Waalaikumsalam Puan Audi Aulia. Alright, so bila saya tengok Puan Audi Aulia ni baru saya teringat juga. Saya nak bagi tahu yang pada 16 hari bulan 5 kita dalam Batak Fitness akan buat satu tu, nama dia sebagai Hari Penghargaan Student-Student Batak Fitness dan sebagai dalam bentuk e-gathering. Okay, so insyaAllah kepada mereka yang join e-gathering ni, especially student-student kami dan bekas-bekas student kami, kita juga untuk mengekspreskan betapa kami menghargainya student-student kami akan buat cabutan bertuah, dan antara hadiah yang akan dimenangi adalah nama dia adalah fitness tracker. Fitness tracker, dan juga akan ada dapat yoga mat dan resistance band. Faham, baru tahu tidur malam tak sama dengan tidur siang. Ya, waktu malam sebenarnya adalah untuk kita berehat. Kalau katakan malam tu kita tak berehat, so memang agak susah sikit lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua juga, pada waktu malam juga kalau kita tidur, suasana dia punya ambience dia punya kesejukan cuaca dia yang menyebabkan kita lebih mudah untuk tidur, dan kita punya apa tu nama dia, apa nama lagi tu, kita punya sistem dalam badan kita pun senang untuk kita fokus kepada recovery pada hari-hari yang akan datang, pada hari-hari sebelum tu. Okey, itu yang pertama. Alright, Assalamualaikum Puan Lizawati. Apa khabar Puan Lizawati? Tahniah di atas news yang baru disebutkan tadi. Okey, now ini adalah yang pertama, tak cukup rehat, tak cukup tidur menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Yang kedua, alright, siapa dah ready yang kedua boleh tak komen dia dah ready yang kedua. Siapa yang dah ready untuk saya share yang kedua? Waalaikumsalam Puan Lizawati kita. Wow. Saya teruja bila Puan Lizawati ni berada dekat dalam live saya. Okay, now seterusnya yang kedua, siapa dah ready untuk yang kedua? Siapa yang dah ready yang kedua boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love kalau katakan you all dah ready untuk saya share perkara yang kedua, kenapa sebenarnya kita susah untuk turunkan berat badan. Yang ni saya nampak macam terlalu ramai juga orang ada masalah yang macam ni, terutamanya kepada mereka yang mungkin dah cuba macam-macam cara sebelum ni untuk turunkan berat badan dan gagal untuk turunkan berat. So dia cuba macam-macam jenis cara sehingga kan sistem pencernaan dia jadi lambat. Waalaikumsalam Cik Ta yang okay, now itu adalah antara yang kedua adalah sistem pencernaan yang lambat. Kenapa susah nak turunkan berat? Sebabkan sistem pencernaan yang lambat. Contohnya macam dalam perut kita ada banyak bakteria. Bakteria yang baik dan bakteria yang jahat. Antara bakteria, contohnya macam bakteria yang jahat ni kan, apa-apa yang kita makan, selain daripada dia serap nutrien daripada makanan yang kita makan tu, ia juga akan memakan hampas makanan tu. Contoh macam hampas makanan lah kan. Jadi bila dia dah makan hampas makanan tu, kita nak membuang pun susah juga. Jadi dia akan jadi jadi dia akan melambatkan proses pencernaan tersebut. So macam manakah caranya untuk mempercepatkan proses pencernaan? Salah satu cara yang saya amalkan juga adalah saya amalkan, bukan nak promote, saya amalkan what we call that probiotik.
Probiotik ni tujuannya untuk meningkatkan bakteria yang baik dalam badan. Apakah fungsi bakteria yang baik? Fungsi dia adalah untuk memakan ataupun membunuh bakteria-bakteria yang jahat yang ada dalam perut kita yang mengganggu proses pencernaan kita. So, kepada mereka yang pertama sekali, dia susah nak turunkan berat badan, dan yang kedua juga dia susah juga untuk melawas setiap hari. Sepatutnya setiap orang akan melawas sehari tu at least sekali lah kan. Tapi mungkin pada bulan puasa macam susah sikit sebabkan kita mungkin sebab kurang makan juga, dan pemilihan makanan yang salah pun akan menyebabkan kita susah nak lawas. Jadi itu nombor 2, susah nak lawas. Pencernaan yang lambat tu kita boleh mempercepat dan improvise dia adalah dengan mengambil probiotik. Alright. Probiotik dalam bentuk kapsul. Biasanya probiotik dalam bentuk kapsul. Kalau dalam bentuk liquid, biasanya untuk budak-budak dan budak-budak namanya adalah prebiotik. So untuk orang-orang tua, probiotik. Probiotik bukan orang tua lah, untuk orang yang agak berusia sikit, yang bukan dalam kategori kanak-kanak. Alright, so far boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh tak komen dah faham, sebab saya nak teruskan yang ketiga pula. Yang ketiga pula punca kenapa susah untuk turunkan berat badan. Tadi kita bercakap tentang sistem pencernaan yang lambat. Sekarang ni kita juga nak bercakap juga tentang sistem metabolisme yang lambat. Yang ni adalah normal. Normal juga yang berlaku kepada mereka yang meningkat usia dia. Sistem metabolisme ni, tujuan metabolisme ni adalah untuk mempercepatkan pembakaran makanan kepada tenaga. Contohnya, apa yang kita makan, kalau katakanlah metabolisme dia lambat, bila kita makan dia lambat untuk dibakar sebagai tenaga. So, kita nak jadikan metabolisme kita cepat. Ada banyak cara untuk meningkatkan metabolisme. Tapi ada juga banyak sebab kenapa metabolisme jadi lambat. Antara salah satu sebab itu adalah, yang pertama sekali adalah bila usia meningkat, metabolisme pun slow. Itu yang pertama. Yang kedua, bila seseorang itu meningkat kandungan lemak di dalam badan dia, sistem metabolisme dia pun slow. Yang ketiga, bila seseorang itu tak cukup tidur pun metabolisme dia slow juga. Tapi ada juga banyak cara untuk meningkatkan metabolisme. Salah satu cara itu adalah dengan mengambil makanan-makanan ataupun minuman yang mengandungi thermogenic effect. Thermogenic effect tu bermaksud dia punya kandungan kalori yang sangat rendah, dan bila kita makan makanan tersebut, dia akan meningkatkan thermogenesis nama dia. Meningkatkan thermogenesis maksudnya dia akan membakar lemak dengan cepat. Senang cerita. Itu yang pertama. Yang kedua lagi juga adalah bila kita exercise, kita meningkatkan kita punya masa dalam badan, secara tak langsung ia juga akan meningkatkan metabolisme kita. So itu adalah dua benda yang kita selalu fokuskan terlebih dahulu. Tetapi kalau katakan ada masalah sebabkan nak meningkatkan masa tu, dia akan makan masa sikit, ataupun bila kita minta dia makan thermogenic food, mungkin tak sesuai, sebabkan kebanyakan thermogenic food tak sesuai untuk mereka yang ada masalah gastrik. Jadi apa yang saya buat juga adalah saya akan suggest mereka untuk mengambil B-complex. B-complex ini akan membantu juga dalam proses metabolisme, secara tak langsung akan memudahkan penurunan berat badan. Waalaikumsalam Kak Asmah. Apa khabar Kak Asmah kita yang awesome? Alright, yang ketiga. Yang pertama tadi, bila kita tak cukup tidur, tak cukup rehat, dia akan mengganggu proses penurunan berat badan. Yang kedua juga adalah sistem pencernaan yang lambat. Yang ketiga pula adalah sistem metabolisme yang lambat. Jadi tiga benda ni akan menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Alright, so itu adalah 3 benda. Siapa yang dah ready untuk saya share yang keempat, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya muka marah? Dan boleh tak tekan button share, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya buat. Sebab kalau katakan kita tekan button share, sekurang-kurangnya kita dah memberi info kepada ramai orang lagi, supaya mereka juga akan menjadi lebih sihat, selain daripada kita yang sedang menonton live saya sekarang ni. Saya bukan nak kata yang akan menonton saya semua pun akan sihat-sihat, bunyi dia macam bagus sangat, tapi tidak. Tapi so far yang saya faham, apa yang saya share ni adalah satu benda yang akan membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan supaya mereka jadi lebih sihat. Sebagai contoh macam Puan Rizawati lah. Puan Rizawati dulunya adalah seorang yang ada
masalah kencing manis, alhamdulillah lepas dia follow cara yang saya ajar ni selama 2 bulan, alhamdulillah bacaan kencing manis dia dah normal dan dia berjaya turunkan berat badan sampai 10 kilo. So that's why saya rasa berdasarkan track record yang saya ada, berdasarkan siapa yang saya dah bantu, saya sangat yakin benda ni juga akan bantu orang lain juga. Okey, Puan Audi Aulia bertanya contoh makanan yang naikkan metabolisme yang saya cakap tu, iaitu thermogenic effect. Antaranya adalah kopi O, bukan kopi susu gula bagai, tak, kopi O, green tea, siapa lagi tu, high protein food, apa lagi, contohnya makan makanan yang bercili, makan makanan yang ada bawang-bawang, makan makanan yang ada black pepper, macam tu. Itu adalah makanan-makanan yang akan membakar lemak kita dengan cepat. Okey, antara efek dia, bila kita makan makanan tersebut, badan kita rasa macam panas dalam dan kita akan mudah berpeluh. Contohnya macam bila kita makan makanan orang dalam pantang, contohnya kan, makanan yang ada banyak halia, makanan yang ada banyak black pepper, cili tak termasuk sebabkan orang pantang tak suka makan cili. Dia akan memudahkan pembakaran lemak. So that's why mudah sangat untuk mereka yang dalam pantang, yang lepas melahirkan anak tu, untuk membakar lemak dia, membakar lebih-lebih kulit dia, of course, dan menurunkan berat badan. Thank you Umairah Rish sebabkan dah share, dan terima kasih juga kepada sesiapa yang dah share Facebook Live saya ni, sebab saya sangat-sangat percaya kepada mereka, kepada ayat ini, iaitu manusia pula. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan tekan button share, saya percaya kita juga sedang memberi manfaat kepada seramai mungkin orang, kepada seberapa banyak tempat yang kita dah share tu. Alright, so dah ready kan untuk pergi ke point yang seterusnya. Siapa dah ready untuk yang seterusnya? Saya nampak yang dah ready ni Puan Suhaida Abdul Manan sahaja. Siapa lagi yang dah ready? Untuk tahu apakah punca yang keempat? Kenapa susah nak turunkan berat badan? So penting sangat untuk kita follow yang keempat ni. Tapi sebelum saya nak cerita yang keempat ni, saya nak tahu berapa ramai agaknya yang dah ready. Berapa ramai agaknya yang belum ready. Kalau yang belum ready tu, saya rasa mungkin dia setengah ambil pen lah kot. Mungkin tengah ambil pen, tengah cari kertas. Alamak, kertas tak ada. Ambil buku anak sekolah. Buku sekolah anak dia. Buku sekolah anak dia. Nak cari, nak ambil pen pun tak ada. Pen habis dah white. So terpaksalah pakai Ailio. Alright, seterusnya. Yang keempat adalah stres. Okey, stres ni kenapa tahu? Stres ni akan menyebabkan kita susah juga untuk turunkan berat badan. Terima kasih Kak Asma sebabkan dah share. Alright, stres juga akan menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Kenapa? Sebab stres tu dia akan meningkatkan kandungan insulin, kandungan kortisol di dalam badan. Thank you Puan Zakiza JB. Terima kasih, alhamdulillah. Alright, meningkatkan hormon kortisol dalam badan bila kita stres. Okey, apakah hormon kortisol? Hormon kortisol ni kalau kita tengok dalam dua angle yang berbeza, dua sudut yang berbeza, itu adalah satu hormon yang bagus, boleh juga kata hormon yang tak bagus. Okey, kenapa saya kata hormon kortisol ni bagus? Hormon kortisol ni dia datangnya daripada adrenaline gland, daripada kelenjar adrenalin. Okey, so bila kita macam kita ada hormon stres tu ataupun ada hormon kortisol tu, kita akan rasa lebih berjaga-jaga, lebih macam alert terhadap sesuatu, dan kita akan dapat sesuatu tenaga tu dengan cepat. Sebagai contohnya, macam mana hormon kortisol ni boleh wujud kalau kita kena kejar dengan anjing. Mungkin sebelum ni kita tak pernah berlari pun. Mungkin kita tak rasa pun kita boleh berlari. Tapi bila dengar je ada anjing dekat belakang menyalak nak kejar kita, tiba-tiba kita boleh lari laju. Kenapa? Sebabkan kita ada satu tu namanya adrenaline rush yang meningkatkan hormon kortisol secara tiba-tiba dan terus bantu kita mendapatkan tenaga untuk berlari dengan laju, berlari dengan pantas. Kalau katakan kita nampak ada longkang besar kat depan tu pun, kita boleh lompat dan melangkah longkang tu, walaupun sebelum ni kita tak rasa pun kita boleh lompat sejauh itu. So itu adalah hormon kortisol. Tetapi on the other side, kalau katakan kita lihat dalam sudut yang berbeza pula, hormon kortisol ni dia akan bagi kita apa yang kita makan tu, dia akan simpan tenaga tu. Sebabkan dia tahu hormon kortisol ni dia akan guna tenaga secara tiba-tiba.
So simpan, dia akan simpan tenaga tu, dekat tempat yang mudah untuk diambil. Dan tempat yang paling mudah untuk diambil tak lain tak bukan dekat tengah-tengah badan kita, iaitu di perut. Di perut, di punggung, di peha, macam itulah kan, tempat-tempat kawasan yang di tengah-tengah. So that's why orang yang stres, orang yang mudah stres, kehidupan dia terganggu kan, rasa macam tak senang hidup ke, atas dia rasa terlampau risau sangat ke, dia akan mudah buncit. Perut dia akan lebih mudah membesar. So, orang yang nak turunkan berat badan, kalau dia senang sangat trigger stres dia, memang susah nak kurus. So, sangat gila penting untuk sometimes kita reflect kepada diri kita, untuk kita lihat apa benda yang kita boleh kawal, apa benda yang kita tak boleh kawal, dan kita fokus kepada benda yang kita boleh kawal. Kita tak boleh nak kawal COVID-19 sebabkan COVID-19 kita tak boleh nak berniaga. Kita boleh ubah cara lain, ubah berniaga secara online contohnya kan. Itu contoh. Banyak lagi contoh lain lah kalau kita nak elakkan daripada stres. Memang ada terlampau banyak gila sebab untuk kita stres, tapi ada terlampau lagi banyak reason untuk kita tak stres pun. So sangat gila penting untuk kita ketahui yang kita ni berada dalam satu keadaan yang mana Tuhan sedang menjaga kita, dan kita dah boleh bersyukur dah dekat situ. Percaya dekat situ, insya-Allah kita akan kurang rasa stres, dan secara tidak langsung segala masalah kita, terutamanya dalam nak turunkan berat badan, akan dapat diselesaikan dengan mudah. Faham ke? Faham maksud saya ni? Saya ni bukan nak buat ceramah agama, tapi kadang-kadang terkeluar juga. Mungkin boleh panggil saya Ustaz Syah AK. Boleh tak? Tak nak lah. Bunyi dia macam kelakar. Alright, siapa dah ready untuk tahu yang ke-5? Alright. Kalau perasan ada yang komen stokis di Ampang lah, stokis di Johor lah kan. Kenapa? Sekiranya you all rasa macam nak bercakap dengan tim kami tentang macam manakah potensi you all untuk turunkan berat badan, saya memang suggestkan untuk korang kontak ejen-ejen dan stokis-stokis yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Kenapa? Sebabkan let's say lah kan, kita sini sebenarnya hidup tak lama. Hidup kita ni tak lama. Hidup kita ni mungkinlah paling lama pun 100 tahun lah, kalau kata 100 tahun. Tapi adakah kita menggunakan kehidupan kita selama 100 tahun ini sebaik mungkin? Adakah kita menggunakan kehidupan kita selama 100 tahun ni dengan cara kita menjaga diri kita yang telah diamanahkan oleh Tuhan kepada kita? Adakah kita menjaga tahap kesihatan kita? Kalau kita tak menjaga tahap kesihatan kita, saya takut macam kita tak menjagalah, kita tak menjaga amanat yang diberikan. Kita diberikan badan, tapi kita makan macam-macam benda sehingga kita kena penyakit darah tinggi, kencing manis sebagai contohnya kan. Adakah itu kita tak rasa bersalah kepada diri kita? Sebagai contoh lagi, macam kalau katakan kita dapat kereta daripada mak atau bapa kita, tapi kita tak jaga kereta tu, kita langgar sana, langgar sini, scratch sana, scratch sini. Memang dah jadi kereta kita sekarang, tapi mak bapak kita yang memberikan kita kereta tu nampak macam kita tak jaga. Apakah perasaan dia? Dan adakah kita rasa happy dengan apa yang kita buat tu? So sebagai contohnya, kalau katakan kita rasa tak happy dengan bentuk badan kita, dengan tahap kesihatan kita kan, sebagai contohnya, percayalah cakap saya, semua penyakit akan dapat diselesaikan dengan pemilihan makanan yang betul. Kalau kita tak pandai nak pilih makanan yang betul, memang susah untuk kita dapat menjaga tahap kesihatan kita. Macam Puan Kamaziah, dia baru-baru ni dia bagi tahu kepada Cikgu Ali nama dia. Mak mentua Puan Kamaziah punya bacaan gula dalam darah terus almost nak normal, daripada dulu 20 something kepada daripada berapa Puan Izan Cookies, daripada berapa ke berapa, hanya dengan menggunakan superfood sahaja. Belum lagi fokus pemakanan sihat, fokus kepada superfood sahaja pun dah dapat turunkan bacaan gula dalam darah almost normal. Belum normal lagi, tapi almost normal. Faham ke? Faham maksud saya? So sangat gila penting untuk kita faham pemilihan makanan yang betul, insya-Allah akan membantu kita menjadi lebih sihat. Alright, so yang seterusnya adalah diet yang terlalu strict. Diet yang terlalu strict ni maksudnya macam tak makan nasi, diet telur, makan telur je kan. Contohnya macam sebelum ni kita makan dengan macam-macam makanan. Contoh ini yang kelima reason yang kelima, punca yang kelima kenapa susah nak turunkan berat badan. Sebelum ni mungkin kita makan macam-macam benda, lepas tu pula mungkin sebabkan kita diet terlalu ketat sangat, kita nak kurus punya pasal,
diet lah macam-macam, cuba diet yang tak pernah kita cuba sebelum ni, dan apa yang berlaku itu pun akan menjadikan kita susah untuk turunkan berat badan. So that's why kita kat sini kita develop satu cara tentang macam manakah caranya untuk kita makan apa yang kita biasa makan sebelum ni, apa yang kita biasa makan sebelum ni, dan kita boleh gunakan cara tersebut untuk masih dapat turunkan berat badan. Okey, boleh baca Puan Izan Cookies punya komen 22.7 turun ke 8.7. Itu apa? Itu bukan berat badan orang. Berat badan orang apa? 22.7. Itu adalah bacaan gula di dalam darah pada ibu mertua Puan Izan Cookies yang berjaya diturunkan hanya dengan fokus kepada pengambilan superfood sahaja. Saya tak ada contoh superfood dekat sini. Dah tak ada dah. Dah semua dah di packing untuk dihantar ke Bintulu. Sekejap lagi. Right. Ada 100 pack yang akan dihantar ke Bintulu kejap lagi. InsyaAllah. So, hanya dengan pengambilan superfood sahaja pun dah dapat turunkan 22.7 ke 8.7. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja. Dia perlu guna cara lain juga. Pemakanan yang betul, pemilihan makanan yang betul. Dan Alhamdulillah Puan Izan Cookies pernah bersama dengan kita sebagai ex-student. Dan juga saya yakin Puan Izan Cookies pun ada menggunakan apa yang dah dia belajar untuk menjaga ibu mertua dia untuk berjaya turunkan bacaan gula daripada yang tinggi 22.7 kepada 8.7. So Alhamdulillah, sebenarnya fokus saya sebenarnya bukan nak kuruskan orang pun. Tapi secara tak langsung orang nampak kurus tu penting. Orang tak nampak sihat tu penting. Orang nampak kurus tu lagi penting. So memang akan dapat turunkan berat badan, tapi benda yang paling jelas sekali yang akan nampak adalah jadi lebih sihat, badan makin kecil. Itu adalah fokus fat loss sebenarnya, bukan fokus weight loss. Weight loss tu kita turunkan berat badan, bukan setakat nak turunkan berat badan saja. Dia mungkin akan bakar macam-macam benda seperti muscle dan sebagainya. Tapi fokus cara saya adalah cara fokus fat loss. Dia akan membakar lemak dan jadikan lemak tu sebagai tenaga, menyebabkan kita akan rasa lebih bertenaga dan sebagainya. Okay, so now diet yang terlampau strict sangat pun akan mengganggu proses penurunan berat badan. Contoh diet yang strict seperti diet tak makan nasi, diet makan telur sahaja. Mungkin sebelum ni kita makan macam-macam benda, tiba-tiba kita tukar kepada makan vegetarian sahaja dan sebagainya. Itu adalah diet yang terlalu ketat. Tapi lain orang, lain definisi ketat dia. Mungkin sebelum ni dia makan nasi banyak, tiba-tiba dia tak makan nasi langsung. Mungkin itu tak ketat bagi dia. Tengok, tanya kepada diri seseorang itu, adakah diet yang kita sedang amalkan ini terlalu ketat sangat sehingga kan boleh susah nak turunkan berat badan. Hanya orang yang mengamalkan diet itu sahaja yang akan tahu sama ada diet dia diet yang susah ataupun senang. Alhamdulillah 100% daripada student-student saya bagi tahu diet yang saya ajar adalah diet yang senang, dan pada masa yang sama juga mereka masih lagi dapat turunkan berat badan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya muka marah juga? Fahamnya dengan kemarahan. So, alright. Semua tidur ke apa ni? Assalamualaikum. Dan semua okey ke? Semua sihat ke? Ataupun semua pun mendengar suara saya yang mendayu-dayu ni, tambah-tambah pula waktu pagi ni pula sejuk. Alright. Okay. Saya kena shave sekejap gini. Rasa dapat. Yang pemilihan makanan yang betul tu penting. Saya bagi makanan yang tinggi GI dan sayur. Alhamdulillah. So Puan Izan Cookies bila dia follow cara macam tu, dia meningkatkan menjadikan ibu mertua Puan Izan Cookies lebih sihat. Lebih ni daripada tu, dia turunkanlah daripada 22.7 ke 8.7 bacaan gula dalam darah dia. Macam tu tak gila ke? Ubat doktor mana sebenarnya yang akan menjadikan kita jadi macam tu? Saya rasa kebanyakan ubat doktor, kalau kita amalkan secara berterusan, mungkin kita akan mengganggu juga buah pinggang kita. So itu yang kita tak nak. So kalau katakan pemilihan makanan yang betul, itulah sebenarnya solution yang paling tepat sekali. Kalau katakan kita nak fokus kepada pemilihan makanan yang betul. Okay, now yang seterusnya. Yang keenam. Yang keenam ke? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Yang keenam pula adalah diet yang tidak seimbang. Okay, Ain Fairuz Ahmad dekat Subang ada tak ejen untuk saya dapatkan superfood dia? Ada Puan Ain Fairuz daripada dekat Banting.
Puan Ain Fairuz boleh WhatsApp nombor telefon yang saya dah pin komen tu. Nanti kami akan minta ejen yang tak jauh dengan Puan Ain Fairuz untuk kontak Puan Ain Fairuz. Boleh ke? Boleh? Alright. So now, diet yang tidak seimbang tu macam mana? Diet yang tak seimbang tu dia tak balance kan protein, karbohidrat dan fat. Dia juga tak balance kan micronutrients yang lain. Apakah itu karbohidrat, fat dan protein? Ketiga-tiga benda ni lah sepatutnya kita kena ada dalam makanan kita. Ramai orang Malaysia, orang Melayu terutamanya, dia terlalu banyak sangat fokus kepada makanan yang berkarbohidrat. Dekat Mat Saleh pula, dekat overseas sana, mereka terlampau banyak sangat fokus kepada makanan yang berlemak. Itu dia. So, jarang ambil protein semua itu kan, jarang ambil lauk semua. Kalau ambil pun alas jemput je kan, memang susah nak turunkan berat badan. Kalau pemilihan diet yang tidak seimbang ni diamalkan secara berterusan, ada banyak konsekuens atau akan banyak akibat yang akan berlaku. Pertamanya, walaupun dia makan banyak macam mana sekalipun, badan dia akan rasa macam lembik, macam lemah, macam tak bermaya. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau dia makan yang tak seimbang juga, dia akan menjadikan seseorang itu macam susah nak lawas, susah nak membuang. Itu antara salah satu benda yang berlaku juga. Dan kalau katakan pengambilan makanan yang tak seimbang, dia akan menyebabkan bentuk badan dia akan terganggu. Mungkin dia akan dapat lemak dekat bahagian-bahagian tertentu dalam badan, bergantung kepada hormon masing-masing lah. Ada yang dekat lengan lah, dekat tengkuk lah, dekat perut, dekat peha, macam-macam tempat. So, kita tak nak pembentukan lemak yang tak pasal-pasal berada dekat tempat yang kita tak nak. Kita nak pastikan kita dapat bentuk ataupun shape yang baik supaya kita akan rasa lebih confident kepada diri sendiri. Okey, tapi sebelum tu boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali kepada mereka yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach dan telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, ini adalah berdasarkan pengalaman saya membantu lebih daripada 200 orang. Sebenarnya dah nak sampai 250 orang dah. Alright, so that's why saya rasa benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk saya share kepada semua yang sedang menonton saya. So that's why saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah tekan button share tu. Sebab mereka yang sedang menonton live saya ni berdasarkan hasil daripada sharing you all, korang akan dapat juga manfaat daripada situ juga. Okay, now tadi diet yang tidak seimbang, yang nombor 6. Nombor 7 pula. Nombor 7, siapa dah ready nombor 7 ni? Sebab saya rasa kalau katakan nombor 7 ni kita tak sedar, kemungkinan besar kita maybe susah sangat nak turunkan berat badan. Maybe. Saya rasa maybe tu macam lebih kepada high probability lah, high possibility ataupun kemungkinan yang sangat tinggi untuk dia susah nak kurus. Siapa yang dah ready untuk dia tahu apakah poin yang seterusnya, poin yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poin yang ketujuh. Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love kepada mereka yang dah ready tu, sebab saya tengok berapa ramai yang dah ready. Saya nak sebut sikit nama-nama. Boleh tak bagi saya love kepada mereka yang dah ready? Yang dah bagi saya love ni antaranya adalah yang dah ready macam Puan Izan Cookies, Puan Suhaida Abdul Manan. Yang dah ready tadi tu adalah Puan Syarifah Nazirah Abdul Wahab, Puan Syafina Saleh, Puan Nur Afini pun dah ready juga. Siapa lagi yang dah ready tu, boleh tak bagi saya love sikit? Okay, now seterusnya, thank you kepada mereka yang dah bagi saya love. Tengok siapa yang dah ready. Puan Suhaida Abdul Manan, Puan Syarifah Nazira, Puan Izan Cookies, Puan Safina Saleh, Puan Mar Bakti, Puan Nur Afini, Puan Sofia Razak, Puan Audi Aulia. Okey, Puan Radadatul Adawiyah Ahmad pun dah ready juga. Alright. Dan juga Puan Nur Suria. Okey, now thank you kepada mereka yang dah ready. Seterusnya juga adalah apa tau? Kenapa susah nak turunkan berat badan? Sebabkan pengambilan ubat-ubat yang tertentu. Antara ubat-ubat, siapa nak tahu ubat-ubat apa yang sebenarnya yang akan menyusahkan kita turunkan berat badan? Boleh tak komen siapa yang nak tahu apakah antara ubat-ubat yang akan menyebabkan kita susah nak kurus? Ubat-ubat yang mengganggu proses penurunan berat badan.
Ada banyak jenis ubat, tapi saya just nak go through sikit-sikit je dulu. Yang pertama sekali adalah ubat-ubatan kencing manis. Okay, ubat-ubat untuk settlekan masalah kencing manis macam insulin shot ke, ataupun sulfonylureas ke kan. Ada banyaklah ubat-ubat yang mungkin akan mengeliatkan, mungkin akan mentergeliatkan lidah saya. Takut nanti tergigit, putus, terjatuh kat situ, tak dapat nak bercakap. Masuk hospital, viral. Alright, itu yang pertama, ubat kencing manis. Kedua adalah ubat antipsikotik. Ubat antipsikotik ni apa? Adalah ubat anti-depression, ubat gila, macam itulah. Ubat dalam kategori yang macam tu, anti-depression punya, especially anti-depression. Alright, kedua juga adalah ubat tekanan mental. Lebih kurang macam ubat depression ni juga. Betul. Waalaikumsalam Puan Rahimah Ima. Alright. Ubat tekanan mental pun akan mengganggu juga proses penurunan berat badan. Seterusnya ubat sawan, epilepsi. Ubat sawan, kan kadang kita ni macam tak sedar tau. Macam kita nak ambil ubat ni buat apa boleh tanya doktor. Bila kita nak ambil ubat-ubat yang pelik-pelik ni, tanya doktor, sebenarnya ini ubat apa? Ini ubat apa? Ubat apakah ini? Adakah ubat ini mengganggu proses saya nak kurus? Saya nak kelihatan lebih cantik ni. Dah beli dah baju, kebaya, sandat online yang tak tahu muat ke tak tu kan. So kalau makan ubat sawan ataupun ubat antipsikotik memang susah nak kurus lah. Yes, mostly ubat-ubat yang saya sebutkan ni adalah ubat steroid dan ubat-ubat yang melibatkan hormon. Macam insulin tu adalah ubat hormon. Dia akan mengganggu juga kita punya proses penurunan berat badan. Hormon antara ubat yang lain juga adalah ubat perancang kehamilan. Alright, ada banyak ubat perancang kehamilan dekat luar sana yang bila kita ambil menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Alhamdulillah, walaupun begitu, ada juga student-student saya yang mengambil ubat perancang ni, dia dapat turunkan berat badan. Ada yang tak dapat. Dia bergantung kepada individu. Tapi seboleh-bolehnya cuba cari jalan lain. Jangan ambil ubat perancang kehamilan. Cuba ambil cara lain. Ada banyak lagi cara lain. Macam implant punya cara ke, IUD ke. Ada banyak lagi cara yang tak mengganggu hormon. Ubat ini akan mengganggu hormon. Jangan sesekali ambil ubat yang berkait rapat dengan hormon. Macam tadi tu ambil insulin. Insulin tu adalah hormon. Ubat perancang kehamilan pun dia akan mengganggu sikit hormon juga, yang bila hormon terganggu, insya-Allah lah akan susah nak turunkan berat badan juga. Alright. So yang seterusnya juga adalah ubat darah tinggi. Mereka yang ambil ubat darah tinggi pun akan susah juga nak turunkan berat badan. Cuba cari jalan untuk tukar ubat juga, supaya ubat-ubat yang kita ambil tu tidak akan mengganggu proses kita untuk turunkan berat badan. Faham tak maksud saya sekarang ni? Pengambilan ubat-ubat tertentu ni akan mengganggu proses kita untuk turunkan berat badan. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang benda ni adalah satu benda yang agak sensitif. Biasanya student-student saya yang bercakap dengan saya secara direct, mereka akan lebih macam transparent dengan saya ubat-ubat diorang ambil. Sebagai contohnya kan, mungkin diorang tak nak reveal sangat dalam mana-mana kan. Saya ni ambil ubat ni, mungkin tak nak reveal. Tetapi that's why pentingnya untuk kita buat package VIP, package Supreme, Sapphire dan Titanium. Sebabkan saya dapat bercakap dengan mereka secara direct, dan Alhamdulillah secara tak perasannya, bila berdapat bercakap dengan saya perbetulkan sikit. Antara benda yang saya perbetulkan adalah, pertama ni adalah waktu makan, jumlah makanan, susunan makanan tu pada waktu dia makan. InsyaAllah secara tak langsung dia akan dapat menurunkan berat badan. Selain daripada itu juga, saya akan dapat tahu juga apakah ubat-ubat yang diambil. Macam salah seorang student saya, dia ambil insulin shot. Saya punya target dengan dia, saya cakap dengan dia very clearly. Pertama sekali ialah target saya dengan dia untuk kurangkan pengambilan insulin. Kedua, untuk mengurangkan bacaan gula dalam darah. Dan yang ketiga, baru untuk turunkan berat badan. Dan Alhamdulillah, daripada salah seorang daripada student saya, Nurul Ashikin nama dia, Ashikin Abdul Rahman, dia dapat kurangkan pengambilan insulin shot daripada 4 kali kepada 3 kali. Dan sekarang ni masih lagi ambil 3 kali. Cumanya dos setiap suntikan tu dah berkurangan hanya dengan jaga makan kot. Okay, itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bacaan gula dalam darah dia terus almost normal. Daripada dulu belas-belas kepada 8 point something. Taklah almost normal, tapi dah turun. Nampak tak penurunan tu kat situ?
Itu yang kedua. Yang ketiga juga adalah dia punya berat dah makin menurun, makin susut, badan dia dah makin mengecil. Seluar lama dia yang dulu tak muat tu dah boleh muat dah. Seluar yang dia sekarang tu dah makin londeh dah. So itu akan menjadikan seseorang itu senang lah untuk dapat nampak lebih kurus. Soalan daripada Puan Umairah Rich, adakah dengan pengambilan kolagen akan mengganggu hormon? Saya rasa tak pun. Kolagen tu dia bukannya dia hormon ke? Saya tak pasti dia hormon ke tak. Tapi biasanya dia adalah macam lebih kepada berbentuk kecantikan. Saya rasa tak ada kot. Saya pernah dengar, tapi so far saya tak nampak pula itu ada sebab dia. Ada sebab dia kenapa. Honestly speaking, saya pun tak pastilah. Tapi saya boleh tanya kepada doktor saya, doktor yang dalam circle saya akan tanya. InsyaAllah saya akan come back kepada Puan Umairah Rich dalam masa yang terdekat. Alright. So seterusnya apa? Siapa yang dah ready untuk tahu yang ke-8 ni? Ke-8 ni simple sangat sebenarnya. Siapa dah ready yang ke-8 ni, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya siapa dah ready yang ke-8? Yang ke-8 ni adalah dah pukul 9.43 dah, tak sedar. Sekejap lagi nak keluar pergi macam-macam tempat. Okey, kurang minum air. Kurang minum air pun akan menyebabkan seseorang itu susah untuk turunkan berat badan. Alright, kurang minum air. Alright, so bila kita kurang minum air, kita punya kelancaran untuk perlawasan pun akan terganggu juga salah satunya. Dan juga bila kita kurang minum air juga, sistem dalam badan kita tak dapat nak berfungsi dengan lebih baik. Sebab apa? Dalam badan kita ni 2/3 daripadanya adalah air. Seolah-olah macam mana tau? Kalau katakan kita ni adalah kita ni adalah baldi yang ada air dekat dalam tu. Waalaikumsalam Puan Irawati. Kalau katakan kita ni adalah baldi, kita letak air dalam tu dan kita tak tukar air tu, dia akan kotor kan air tu kan. So bila air tu kotor, bermaksud bila air tu kotor, dia akan menyebabkan badan kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. Puan Rahimah Imah bertanya, adakah ambil jamu pun sebab tak turunkan berat badan? Dia tak sebab jamu ni bukannya dalam pharmaceutical punya grade. Maksudnya bukan daripada ubat-ubatan doktor yang dah ada kajian berkenaan dengan ubat-ubat tu. Macam jamu ni dia macam lebih kepada akar-akar kayu ke apa benda semua kan. So far bagi saya dalam hasil bumi ni kan, macam akar kayu ke, tak ada masalah. Cumanya tengok keserasian kita sahaja juga. Alright, setengah orang dia tak sesuai dengan ambil setiap benda. Setengah orang sesuai. Dia bergantung kepada individu. Macam dia bergantung kepada progres seseorang. Dia bergantung kepada progres seseorang itu. Dan dia juga bergantung kepada tahap reaction dia terhadap pengambilan ubat tu. Boleh ambil, boleh try test tengok. Kalau katakan rasa macam tak selesa tu, tak payah ambil dah. So susah nak kata sebab jamu terlalu banyak dan jamu tu tak ada macam klasifikasi dia. Jamu tu could be macam boleh jadi jamu mak dara kan. Itu yang memang katanya okey, saya tak pernah pakai sebab saya bukannya dara. Dah kenapa aku masuk air ni. Okey, cerita pasal minum air ni kena cukup. Kalau katakan tak cukup minum air, dia akan mengganggu proses penurunan berat badan. Dan seterusnya juga adalah kita perlu detox. Detox tu macam mana? Detox itu adalah bukannya detox kita beli produk detox. Tak. No. Kita boleh buat dekat rumah je sebenarnya detox ni. Kita tak perlu nak spend terlalu mahal sangat untuk detox. Dan kita sebenarnya detox ni kita sebenarnya tak perlu buat hari-hari pun. Kita boleh buat detox ni mungkin seminggu, mungkin dalam sehari tu 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke. Dia bergantung kepada tahap badan kita. Sebagai contohnya kan, macam kita ada pinggan kita basuh dengan sabun. Alright, sabun tu adalah detox untuk membersihkan pinggan kita makan tu. Sebab dalam pinggan kita ada banyak benda-benda yang berlemak macam kuah-kuah dan sebagainya. Sama dengan perut kita. Kita makan makanan yang berlemak, berminyak, bersemua. Kalau kita minum dengan air untuk dicucikan, memang tak dapat nak dibersihkan. So that's why perlunya ada detox. Dalam badan kita memang dah ada detox secara semula jadi. So that's why kepada mereka yang follow meal plan saya akan mengajar macam manakah caranya untuk dia mengeluarkan
Nama dia bile, B-I-L-E, bile dalam badan kita, supaya bila dia makan, dia akan membersihkan perut kita dengan menggunakan cara yang semula jadi. Dan of course, memang tak banyak kandungan bile dalam badan kita, so kita kena minum buat cara lain untuk buat detox. So antara cara yang simple sekali adalah kita boleh buat dengan air lemon, air halia. Tapi tak semua orang sesuai dengan menu-menu tersebut. Sebabkan mungkin kalau mereka yang ada masalah gastrik tak sesuai ikut dengan lemon, tak sesuai ikut dengan halia sebagai contohnya, tak sesuai. So dia kena ubah sikit-sikit, kena cari jalan yang sesuai. Sebabkan yang penting kita tak nak membersihkan perut kita. Kalau katakan payah sangat, boleh ambil probiotik je lah, senang cerita. Ambil probiotik, bersihkan dulu perut daripada masalah-masalah yang tertentu. Jadikan bakteria baik banyak dekat dalam perut kita tu, dan akan membunuh bakteria-bakteria yang jahat. InsyaAllah kita pun akan senang turunkan berat badan juga. Dan bila kita nak detox pun akan mudah nampak kesannya juga. So far boleh fahamkan maksud saya? Ke nak saya cakap bahasa isyarat? Mungkin bahasa isyarat macam bila tengok RTM tu, ada bawah sebelah kanan tu ada seorang kakak tu dia buat kan. Boleh buat macam TikTok sikit. Apple cider tu part of detox ke coach? Tak, apple cider tu bukan detox. Apple cider tu adalah untuk meningkatkan metabolisme badan. Itu adalah salah satu daripada kita punya thermogenic food juga. So bila kita ambil apple cider, dia akan menjadikan badan kita lebih senang untuk membakar lemak kita, menukarkan makanan kita kepada tenaga. Alright. Seterusnya, siapa yang dah ready untuk tahu yang seterusnya, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya like, boleh tak bagi saya love, boleh tak bagi saya muka sedih. Sebab kan tak dapat lagi yang tahu yang ke-9 ni. Saya nak cerita yang ke-9 dah sekarang. Yang ke-10 dah, second last. Second last ni penting juga sebenarnya. Second last sangat penting. Okay, saya nampak ada yang dah ready, yang dah bagi saya love tu, yang dah bagi saya like, terima kasih. Siapa yang dah ready tu boleh tak komen juga. Puan Izan Cookies dah ready, alhamdulillah. Okay, yang seterusnya adalah, alright, macam manakah seseorang itu senang untuk turunkan berat badan? Adalah dengan cara dia exercise juga. Sebenarnya kan, honestly speaking, boleh tanya kepada student-student saya sebenarnya, bila mereka bersama dengan Batak Fitness, bila mereka bersama dengan saya tak fokus sangat pun pada exercise. Saya tak fokus sangat pun kepada exercise. Walaupun sebenarnya exercise tu penting, tapi saya tak fokus sangat pun. Sebab saya tahu exercise tu penting, tapi tak sepenting untuk kita menjaga makanan kita dulu. Alright. So kalau kita jaga makanan kita, insyaAllah sebenarnya do your best. Alright. So kalau kita menjaga makanan kita, insyaAllah kita akan lebih mudah sebenarnya untuk turunkan berat badan dulu. Tetapi kalau katakan kita nampak macam progress tu macam tak berapa menarik, tak apa cantik kan, kita boleh start exercise. Kita boleh start membakar makanan yang kita makan melalui aktiviti harian kita. Ramai orang fikir dengan buat kerja rumah tu dah cukup dah. Tapi jawapannya tidak. Konsep exercise ini adalah setiap kali kita exercise, kita punya degupan jantung kita akan meningkat, naik sikit. Right, dalam 50 to 60% daripada kita punya maximum heart rate. Itu adalah konsep exercise, dan kita akan push dia selama setengah jam. Lagi lama lagi bagus. So that's why saya ada fitness tracker ni. Fitness tracker ni yang saya gunakan untuk keep track saya punya exercise level saya, intensity saya, sama ada saya exercise dekat gym ke ataupun saya jogging ke apa ke. Sekarang ni dah PKP, saya exercise kat rumah je lah, dan saya pakai benda Allah ni, dan saya tengok macam manakah keadaan saya punya jantung, dan saya akan tengok berapa kalori yang saya dah bakar. Alright, berapa kalori yang saya dah bakar, berapa persen daripada fat burn yang saya dah buat. So that's why saya akan bagi juga ini secara percuma, Smart Band Fitness Tracker, Your Health Steward nama dia, secara percuma kepada mereka yang bertuah. Alright, macam mana nak dapatkan ni? Siapa nak tahu macam mana nak dapatkan Fitness Tracker ni secara percuma? Boleh tak komen nak tahu? Alright, so kalau nak tahu boleh tak komen nak tahu macam mana nak dapatkan Fitness Tracker ni, sebab saya akan bagi secara percuma je. Gila apa ni? Ingat aku ni apa? Tapi saya bagi secara percuma, betul. Kenapa tahu? Sebab saya akan bagi Fitness Tracker ni secara percuma kepada mereka yang akan bersama dengan kita di dalam e-gathering.
hari Sabtu ini. Apakah itu e-gathering? E-gathering adalah satu event yang kami buat untuk kami appreciate ataupun untuk kami menghargai student-student kami dan bekas-bekas student kami yang pernah bersama dengan kami sejak mula-mula Batak Fitness ini ditubuhkan secara rasmi pada bulan 11 hari itu. Alhamdulillah, progres kami sangat-sangat gila best. Pada bulan pertama, kedua, ketiga tu macam macam ulat gonggok. Waalaikumsalam Kak Sanisa. Progres kami pada bulan pertama, kedua, ketiga tu macam ulat gonggok, sekejap naik, sekejap turun. Kan? Tapi lepas kami sebabkan saya selalu buat live ke, orang nampak result ke, mungkin sebab juga Batak Warriors ke kan. Okay? Mungkin sebab Batak Warriors ke, kami punya tu meningkat secara mendadak 4 kali ganda daripada bulan sebelumnya. So that's why saya banyak terhutang budi kepada, selain daripada Batak Warriors, saya juga terhutang budi kepada student-student dan bekas-bekas student Batak Fitness. Dan the only way untuk saya appreciate ataupun menghargai student-student Batak Fitness ini adalah dengan mengadakan hari penghargaan, dan kami akan buat cabutan bertuah dan kami bagi something yang berbentuk tangible, benda yang boleh dipegang, benda yang boleh dicium, disentuh, dibawa mandi dan dibawa tidur dan sebagainya, supaya memang jelas ternyata yang kami betul-betul menghargai student-student Batak Fitness. Berapakah harga dia? Oh, mahal Puan Marbakti. Mahal dari sudut value dia. Harga dia tu tengoklah kedai lain harga dia. Tapi dari segi nilai dia, value dia. Sebab saya macam seolah mencari jalan macam manakah saya nak letakkan dalam jigsaw puzzle tu yang kosong tu, saya akan letak Zaz kat situ. Saya akan letak solution dekat situ sebab saya tahu itulah yang diperlukan oleh ramai orang. So that's why kalau katakan masih lagi belum lagi menjadi Batak student, belum lagi cuba untuk bersama dengan kita, boleh contact ejen-ejen yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun kalau katakan tak pasti, boleh juga WhatsApp nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen, dan kami akan halakan kepada mereka-mereka, kepada ejen-ejen yang berdekatan dengan kawasan masing-masing. Sebab apa? Kalau katakan dekat, lebih mudah untuk bercakap betul ke betul. Kalau katakan jauh sangat, macam tak best lah kan. Mungkin boleh berborak, oh duduk kat mana, oh duduk kat Jengka, oh saya pun duduk Jengka juga. Jengka berapa? Jengka 30. Okey, dah jumpa jiran Jengka 30, boleh beraya beramai-ramai hari raya nanti. Hanya hari raya pertama sahaja kita boleh keluar beraya katanya, saya pun tak tahu. Alright, so saya juga akan bagi secara percuma juga beberapa lagi benda lain macam yoga mat, resistance band. InsyaAllah saya pun akan bagi benda-benda lain jugalah. Mungkin dalam fikiran kami nak bagi superfood secara percuma juga, biar ramai lagi orang akan dapat experience Batak Fitness ni. Dan mungkin juga dengan cara kami menghargai student-student kami, kami punya pun akan dapat meningkatkan target kami. Target kami pada tahun 2020 ni adalah untuk membantu seramai 4,500 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo. InsyaAllah sebenarnya saya harap dengan apa yang kita buat ni pun akan dapat membantu kami mencapai target yang kami nak capai. Mana ada Jengka 30 Oh, yang kan ada. Saya pun tak tahu. Alright. So, seterusnya yang seterusnya adalah tidak aktif. Dia kena exercise. Kalau kita exercise, insyaAllah akan lebih mudah menurunkan berat badan. Dan yang terakhir sekali, siapa nak tahu boleh tak komen mau tahu. Saya nak bagi tahu yang terakhir sekali, siapa yang dah ready untuk tahu yang seterusnya, bolehlah komen dah ready. Dan saya nak bagi tahu apakah sebenarnya yang seterusnya. Yang seterusnya akan membantu kita memudahkan menurunkan berat badan. Yang ini pun ramai orang yang tak faham. Ramai juga orang tak faham kenapa sebenarnya dia susah nak turunkan berat. Sebab apa? Sebabkan dia tak makan ataupun dia tak buat benda ni. Boleh tak komen siapa yang dah ready nak tahu? Kalau dah ready nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya muka sedih ke? Muka marah ke kan? Dah ready, Puan Irawati dah ready. Alright. Salah satu sebab juga kenapa kita susah nak turunkan berat badan, sebabkan kita kurang mengambil makanan berfiber tinggi. So ramai juga bila sebut pasal fiber tinggi kan, dia terlalu sangat fokus kepada membeli produk. Sebenarnya nak beli makanan yang berfiber tinggi ni, korang boleh pergi Giant je. Boleh pergi Speedmart juga.
boleh pergi Speedmart, boleh pergi Giant, boleh pergi Tesco, in fact boleh pergi kedai runcit kat bawah tu, kedai Aceh ke apa kan. Belilah roti wholemeal, makanlah, insya-Allah akan meningkatkan kandungan fiber di dalam makanan kita. Itu kalau roti wholemeal. Ada juga apple, boleh makan brown rice kalau larat. Boleh juga kalau nak mudah sangat, boleh contact ejen-ejen kami untuk ambil superfood. Superfood pun akan membantu. Saya tengok mana superfood, tak ada kat sini. Semua dah dibungkus dah. Memang dekat tempat ni, sampai je superfood, terus pack, terus post. Itu dia. Sebab kan terlalu laku sangat superfood ni, sehingga kan tak pernah ada stok yang tertinggal dekat rumah ni kan. Dekat rumah ni. Ini bukan office, ni dekat rumah kan. So that's why penting sangat untuk kita cuba cari jalan memakan makanan yang berfiber tinggi. Antara salah satu option dia adalah superfood. Sebab superfood ni memang mengandungi fiber yang tinggi, yang boleh membantu kita supaya kita dapat senang lawas, rasa kenyang lebih lama. Dan pemilihan makanan yang berfiber tinggi ni jugalah akan membantu kita senang untuk turunkan berat badan. Sebabkan rasa lapar tu kurang, dapat dibuang juga. Okey, itu yang pertama. Dan saya rasa sangat penting juga untuk kita makan makanan yang berfiber tinggi ni pada hari raya pertama, kedua dan ketiga nanti, supaya kita tak makan lebih, kita tak overeat nanti pada hari raya nanti kan. Itu pun penting juga. Dan kita cakap pasal hari raya, kita cakap juga pada bulan puasa ni, tambah-tambah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ni, why not kita ambil makanan yang berfiber tinggi ni, supaya apa tahu? Supaya bulan puasa kita ni akan jadi lebih berkualiti. Kita tak fokus sangat kepada makanan, kita tak fokus sangat pada kita punya perut lapar dan sebagainya. Kita akan rasa lebih bertenaga dan akan dapat buat aktiviti-aktiviti seharian seperti exercise ke, beribadat ke, masak ke dan sebagainya dengan niatnya betul. Walaupun kita exercise pun boleh dapat pahala. Macam best ke best. So that's why kalau katakan pada bulan puasa, tak larat lah bang nak masak, belilah food panda lah, buka food panda. Kurang pahala puasa. Dah lah kita ni banyak dosa kan. Sebab tu bulan puasa ni lah kita nak meningkatkan puasa kita. Mungkin dengan memasak itulah boleh membantu kita menambahkan pahala pada bulan puasa. Tapi pada pukul 3 petang dah melepet atas katil tidur. So that's why pentingnya untuk kita cari jalan untuk makan sesuatu pada waktu sahur tu, makanan yang boleh meningkatkan tenaga kita, boleh bantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Boleh ambil superfood. That's why contact ejen ke ejen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, supaya you all akan dapat benefit daripada makanan-makanan seperti superfood tersebut. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all yang banyak berinteraksi dengan saya pada hari ini, yang tolong dah share. Baru dapat momentum dah nak give up dah. Kenapa? Aduh, Puan Audi Aulia ni. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya ni, mereka yang dah komen, mereka yang berada dekat luar, yang berada dekat dalam Facebook group, mana-mana tempat yang lain. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebabkan membantu, sebabkan memberikan saya nafas yang baru. Nafas baru, memberikan saya semangat lah untuk saya buat live hari-hari. InsyaAllah pukul 3 nanti insyaAllah saya akan buat live. Kalau tak sempat buat live dekat sini, saya akan buat live dalam kereta. Yang penting sekali saya nak buat sesuatu dan share sesuatu kepada you all, supaya semua kita akan dapat manfaat daripada sharing yang saya buat. So okay, itu sahaja daripada saya. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah petang sekarang pukul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.